وخصوصا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على شيخنا شرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك من وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم قام به علم الله العظيم. صل على سيدنا محمد ذكر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم ذكر عظيم بذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق العظيم. والسلام عليه وعلى آله ذلك وجمع بينه كما جمعت بين الروح ونفسه ظاهر باطن يقظة ومناما وجعله يا ربي الروح لذات من جميع جوفنا قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعنا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعنا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعنا الله. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul untuk tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, tunaikan salat subuh sebentar tadi, dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini sambungan pengajian kita bagi kitab hadis 40 tentang peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Sambungan hadis yang ke berapa itu? Hadis yang ke nombor berapa? 21. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis yang ke-22. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamri. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Sambungan kita pada hadis yang ke-21. Di antara tanda-tanda, di antara perkara yang berlaku di akhir zaman ini, ahli ibadat yang mana yang jahil dan ulama yang fasik.
seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan datang di akhir zaman ahli ibadah yang jahil. Ini yang mana yang dah berlaku pada hari ini. Dah ramai berlaku pada hari ini, akhir zaman pada hari ini. Ramai orang yang buat ibadah tetapi tidak ada ilmu. Sudahlah tidak ada ilmu, tak nak belajar. Ini akhir zaman yang banyak melanda masyarakat kita pada hari ini. Sebab tu kalau bab amal ibadat orang pakat pulun, tapi kalau bab mengaji minta maaf. Alhamdulillah, masjid Desa Aman ni alhamdulillah solat subuh banyak ni, mengaji pun banyak ni. Okey. Jadi dia tak keluarlah ramai sangat. Setengah tempat tu kuliah maghrib. Bukan kuliah subuh, kuliah maghrib. Masa kuliah maghrib tu penuh masjid. Masa kuliah tinggal 10 orang. Pergi mana? Buka balik rumah tak? Ada kuliah di luar. Kuliah di luar tu buka koridor masjid tak? Kedai mamak tepi tu. Wewah. Kadang-kadang deras sama naik dengan ustaz. Yang ustaz duk mengajak berang sini, dia sama naik. Sekejap lagi orang azan isyak ni masuk penuh balik. Tu setengah berlaku. Kok dalam kulim kita ni kan jauh. Allahu Akbar, tu akhir zaman. Sebab tu tak pelik tuan-tuan. Apa yang mana yang berlaku pada hari ini, kita tengok kalau bab nak amal ibadat orang sanggup. Contoh kita ambil bulan Ramadan. Walaupun amal ibadat itu sunat, kita tengok solat sunat tarawih penuh pekat main masjid. Ada yang malangnya tapi tak berlaku ni. Isyak tak mayang, tarawih mayang. Dia pulun solat sunat tarawih tu, solat berjemaah sampai kadang-kadang kena tambah khemah kat luar. Terlalu ramai. Semayang apa? Berjemaah sunat, solat sunat tarawih. Tetapi solat fardu sebagai fardu kifayah, fardu solat jemaah ni tak ramai. Tu pelik. Begitu juga solat Aidil Fitri, Aidil Adha. Mai semayang raya penuh masjid, tapi mai zuhur tak ada orang. Hari raya. Ni akhir zaman tuan-tuan. Ramai orang suka buat amal ibadat tetapi mengaji tak mau. Bila buat amal ibadat mengaji tak mau, ini adalah di antara orang yang telah masuk dalam perangkap syaitan. Dia semayang pun, walaupun dia nampak dia semayang, tetapi solatnya tak sah. Sebab apa? Ada berlaku perkara yang membatalkan solat dalam keadaan dia tak sedar. Dia solat tapi dia buat benda yang mana yang membatalkan solat, tapi dia buat tak tahu lagu tu. Tang mana kadang-kadang tu kita tengok tang takbir pun dah batal dah solat. Macam-macam skill takbir. Dia tak mengaji, dia tak belajar bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Semayang olehmu seperti mana kamu lihat aku semayang. Kita tak biasa tengok Nabi semayang.
Sebab kita bukan sezaman dengan Rasulullah, tetapi yang menyaksikan salat Rasulullah adalah para sahabat, dan para sahabat mengajar kepada para tabi'in kepada tabi'in, sampailah kepada para ulama, dan ulama menulis dalam kitab-kitab mereka, antaranya kitab Munyatul Musalli. Sampailah kita pada hari ini yang mana kita kena ikut macam mana yang ulama ajak. Tak mau pakai ulama, berat. Nanti kita masuk hadis yang mana yang pada akhir zaman ni ulama orang tak mau dengar. Pasal itu solat kita tengok Nabi ajak kita, angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Angkat tangan ni, jari, ibu jari ni bawah cuping telinga, yang ni duduk di atas. Di atas cuping telinga. Jari tunjuk Allahu Akbar, turun dekat sini, cukup, settle. Ni yang sampai berkocak-kocak badan tu pasal apa? Bodoh. Usalli. Duk usalli tu pun dah batal dah. Ni akhir zaman. Begitulah dalam perkara-perkara yang lain. Dalam buat puasa, ramai orang yang mana yang puasa, tapi puasanya yang Nabi SAW sebut jelas, yang tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga sahaja. Lapar dan dahaga sahaja yang dia dapat. Kenapa? Puasanya hanya puasa mulut dia tak makan, tetapi mulut dia berkata macam-macam. Hari ini bukan sekadar mulut dia kata macam-macam, tetapi tangan dia keluar daripada hati terus keluar dalam Facebook. Mengumpat ulama, kata tuk-tuk guru, kata kepada orang-orang beriman, orang-orang yang soleh. Masya Allah, ramai akhir zaman ni yang berlaku keadaan seperti ini. Begitulah juga puasanya puasa, tapi salatnya tidak. Puasanya puasa, tapi masih tidak menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia tak belajar. Sebab tu ni akhir zaman ramai orang yang buat ibadat tapi jahil, tak nak belajar berkaitan puasa. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya apa dia lagi? Bab zakat. Zakat pun kadang-kadang orang buat selerak-terak. Sebab apa? Sebab bodoh. Maaf saya sebut benda ni. Ada kadang-kadang kita duduk di pondok. Bila kita duduk di pondok, orang main hantar, kadang-kadang tu main hantar barang. Bagi beras, bagi gula dan sebagainya. Main bagi kat budak-budak, tapi kita tak apalah, tak masalah, bagilah kat siapa pun. Tapi bagi kata, ni dik, pakcik nak bagi zakat kambing. Pakcik belah kambing, jadi pakcik nak keluar zakat kambing. Apa dia? Awak main gula, beli siap. Ni adik, pakcik nak keluar zakat kambing, beli beras siap. Dia tak ada beras, pakcik beli siap. Awak keluar zakat kambing, awak keluar kambing dia lah. Selesai. Tanya pasal apa yang buat macam ni? Nak bagi kat pondok lain sama. Beli beras gula macam ni. Tak ada masalah nak bagi. Tapi kita kata bagi benda tu, bagi elok. Takut benda tu kita tak terlepas. Juga maaf saya sebut, minta maaf banyak-banyak, sangat-sangat. Saya minta maaf banyak-banyak berkaitan zakat fitrah. Kita tak buat di antara yang mana yang terbaik. Ini yang mana yang yang disebut dan juga yang pernah ditegur oleh beberapa orang tok guru. Masuklah antaranya Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Musa. Berkaitan zakat fitrah. Kita banyak kita nak zakat fitrah pakai duit terus. Sedangkan kewajipan kita adalah beras. Beras tak boleh dapat ke? Boleh dapat. Tapi pasal apa? Saja malah nak mengangkut. Habis itu kita nak buat macam mana? Cuba kita kalau lepas ni.
asnaf yang mana yang dilantik tu sediakan berah siap-siap. Bukan perlu sampai 5-60 gundi dah. Kan? Satu gantang cukup. Siapa yang nak mai bagi zakat tu, nak keluar zakat terah tu, dia mai jumpa yang si asnaf ni jual berah tu. Dengan nilai kita kata, Masya Allah ni kita ni RM7. Kan? Ni aku jual berah dengan harga RM7. Bagi resit dan sebagainya. Dia ambil berah itu, buat keluar. Ni zakat terah yang wajib atas aku. Nah, lepas tu pula jual lagi berah yang tu. Kan? Payah Ustaz, kita boleh ambil benda apa, pendapat lain semua. Kita ni benda tu saya boleh buatlah. Kadang-kadang kita ni tak mau ambil yang mana yang paling afdal, kita ambil yang paling dhaif sekarang tu. Nah, samalah kita kata dalam bab saham. Nah, mungkinlah kita di kalangan kita orang yang mana yang apa masuk saham dan sebagainya. Bila kita tanya, ada penasihat syariah kita. Yang sebahagian, bukan semua saya sebut, sebahagian yang penasihat syariah tu nak mengusaha, nak mengharuskan perkara yang asalnya menjadi perkara yang syubhah ataupun perkara yang haram. Benda ni maruk beragu, tapi dia nak cari benda tu syubhah, letak pula. Okey, bayar gaji kat sekian-sekian, cari jelah macam mana nak bagi benda ni harus. Bila kita tanya, ada penasihat syariah kita. Nah, ni banyak kita berlaku kita tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu dalam perkara-perkara yang lain juga. Di antaranya kita sebut bab haji. Kita sebut dalam bab umrah. Ramai yang mana yang buat benda ni, nak buat tapi tapi belajar tak mau. Yang menyebabkan macam-macam. Saya bawa orang, Zaid kadang-kadang bawa orang, Allah, macam-macam kita berjumpa. Macam-macam kita berjumpa kadang-kadang tu. Yang suruh mengaji tak mau mengaji. Masa kita buat kelas untuk sama-sama kita bagi penerangan, tak nak belajar. Tapi bila belajar, bila pi ke sana, mai tak nak buat, habis selerak tarak. Yang kita bisa jumpa. Mungkin sahabat-sahabat yang lain mungkin jumpa yang lagi dahsyat. Saya jumpa macam-macam. Antara yang mana yang saya jumpa, yang kita jumpa dalam mengendalikan perkara ni, masa di Malaysia kita buat kursus, dia tak mau ikut. Mentang-mentang pula dia tu pula jawatan tinggi sikit, polis. Bukan semua polis dah. Ni hak yang sikit-sikit hak belagak. Tak ke semua. Ni ada hak yang mana yang Syekh Kodan. Dia polis. Bila kebetulan masa tu pula kami masuk Madinah dulu. Di Madinah pun kita ajak lagi, dia tak mau ikut. Ikut suka dia duduk kira shopping dia. Kan? Kemudian pula kita pergi biar Ali untuk apa, di miqat biar Ali untuk kita nak niat. Masa tu dia okey. Awal tak pakai, kita abak pakai tarik muka agaklah. Pakai ihram dan sebagainya. Sampai daripada biar Ali itu nak pergi Mekah. Orang lain talbiah, dia senyap sini, tidak lena. Sampai di Mekah, sampai di dataran tawaf. Masa nak tawaf tu, kita beritahu, okey ni kita akan tawaf. Yang mana yang tak biasa buat lagi tu, tawaf boleh ikut saya. Jom ramai-ramai kita pakat buat dalam grup. Kalau terpecah lagi, kita jumpa dekat sini sekian-sekian. Apa jawapan dia? Ustaz, lambat kalau saya ikut Ustaz. Lepas tu nak buat apa? Saya nak lari, ikut suka hang. Dah tak dengar kata bodoh bin Bahlul. Dia lari sungguh. Fiu, nampak dia lari. Puluh sungguh, tak rasa Pak Long ni duduk dalam polis, memang kerja dia lari kot. Saya tu dah kerja lari. Dia pergi ke dia. Lepas habis tawaf, kita pun solat tawaf dan sebagainya. Biarlah tak nampak dah balong tu, hilang. Lepas habis tu kita pergi sa'i. Masa sa'i tak jumpa dah, mungkin dah lari laju sungguh kot, tapi tak ada jumpa orang kita. Tak selisih. Tempat sa'i bukan ada 5-6 tempat.
Mungkin kat bawah tu mungkin dia tak tahu cari. Jumpa tempat-tempat selalu tu. Mungkin bila kita dah selesai tawaf habis semua, sa'i habis semua, kita tahallul. Lepas tahallul, kemudian lepas pada tu orang azan Zuhur. Dah selesai solat, makan mai solat Zuhur dulu, selesai solat Zuhur baru balik. Balik sampai hotel, dia dah tunggu dah duk makan. Sampainya makan orang tua ni. Okey, tak apa, pakcik dah makan dah. Alhamdulillah, ingat pakcik hilang. Okey, selesai. Habis kita mah dia dah siap dah. Dengan jubahnya baru beli comel. Dengan rambut dia cukup siap, dia pakai kepiah. Tak kepiah, pakai apa? Apa hak cukup tu? Lepas tu pakai igat yang orang ikat unta. Hitam. Haji kan? Minyak wangi pun dia kemah pakcik. Okey, comel, tak apalah. Habis selesai habis semua, kami makan habis semua siap, kita pakai ihram lagi, baru balik kan. Dia pakai ihram, habis selesai balik semua. Tak apalah, nak balik selesai pakai baju apa semua, mandi wah. Dia mai kat saya, "Ustaz." "Ya, cik." "Bila kita nak pergi sa'i?" Faham tak? Ingat, saya kata awak ingat nak pergi tempat sa'i tu macam daripada Biar Ali nak main ke Mekah, nak kena naik bas pula pergi bukit lain. Yang hang dah pergi pakai jubah, dah cukup kepala, dah pakai ikat tutup kepala dengan pakai ikat tu, dengan buh minyak wangi penuh. Dia tu kata bodoh bin bangang. Orang suruh mengaji, tak mau nak mengaji, nak buat ibadat juga. Itulah jadi masalah dia. Okey, beres. Buh kau-kaunya ni peluang ku. Lawak hang ingat hang polis hang ti semua lah. Lepas tu pula pam. Ni bukan semua polis lah. Ni ada segelintir yang kecil ni, hak yang mana hak si hangit ni. Hak yang berasa dia boleh semuanya. Ada juga polis hak mengaji apa semua, tu bagus. Macam kita kata pada Tok Yub tu, tu kemah. Hak jumpa macam orang macam Datuk Yub ni, polis macam Datuk Yub ni ada 99%. Ni hak 1% tu, hak jenis tu. Hak jenis panang ni. Bila kau punya isuk warak sikit. Dia kata, "Siapa nak pergi buat umrah dengan saya, nak buat umrah lain, jom ikut saya." Dia kata, "Ustaz, okey kalau buat macam kumpulan kami tak usah pening apa semua." "Okey, jom." Dia pun ikut pelan. Nak marah dah maring. Tak kira tua muda tapi dah pangai lagu tu, dah bodoh, pada muka hang kena keluar dam. Nak bayar dam tak pasal ya. Lepas tu bila dah selesai masa tawaf, main nak sa'i. Kita pun habaklah, okey, di tempat sa'i kita kemarin, kita akan sa'i seperti biasa, 7 pusingan. Selesai sa'i kita. Dia tahu, "Ustaz, saya tak mau ikut Ustaz lambat." Ikut suka, tak nak lari ya. Pokoknya aku dah lepas dah, aku habak dah, tani tempat sa'i. Kita pun sa'i dah lari ngoh tu ni. Dia kerja lari, salah polis di mana kerja lari, kerja dia. Dia lari, bukan kawat lari. Orang lari tak lari nak dia lari semua. Habis kita sa'i, habis selesai sa'i di Marwah, selesai kita sa'i di berhenti habis di Marwah tu, kita pun tahallul. Habis tahallul dia tak habis. Pak Long ni pulang lari ngoh biar pergi hang. Mungkin dia keluar tak apa keluar lagi kot. Masa tu tahun tu renovation Masjidil Haram ni. Nak masuk dalam Masjidil Haram tu kena mai daripada apa Marwah ni, kok mana pun jalan lain semua ditutup kecuali kena masuk ke Bukit Safa. Kena masuk ke Safa baru boleh masuk dalam Masjidil Haram ni. Jadi habis saya pun tak apalah, sambil duduk tunggu nak asak. Duduk di Bukit Safa tu. Dia pemain, "Ustaz, ya, tolong tahallul saya, Ustaz." Kata, "Weh, orang tahallul di Marwah. Siapa hang tahallul di Safa?" Tak apa, kat mana pun boleh, Ustaz. "Ustaz dah sudah lama." Tadi habis. Hang sa'i macam mana tadi? Dia kata, "Yalah 7 pusingan. Safa, Marwah, Safa, 1."
Orang sa'i orang buat 7, dia buat 14. Sebab apa? Bahlul, bodoh. Orang suruh mengaji, tak mengaji. Lagi tanya pasal apa? Lagi tanya baru tahu. Saya kan nak main sini Ustaz, tapi anak menekan saya suruh main juga. Dia support suruh saya main. Tu yang saya main juga. Tak mau main, tapi dah anak menekan suruh main, tu yang main juga. Ada juga manusia yang macam ni. Allahu Akbar, tuan-tuan, tu dia. Tak Zaid mungkin jumpa banyak air kot. Tu dia antara ayah saya jumpa orang bodoh. Orang nak buat, dia nak buat juga. Banyak lagi amal-amal ibadat yang kita tengok, yang mana bila kejahilan dia buat dalam keadaan jahil. Ya, ini yang mana yang tengok. Yang ramai masyarakat kita di akhir zaman ini, akhir zaman ni ramai yang mana yang kita tak terlepas, kadang-kadang fardu pun tak terlepas. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Tak kena ingat tuan-tuan, kita ni dalam rukun Islam kita 5 benda. 5 fardu kita kena selesai. Syahadah pertama, yang kedua sembahyang, puasa, zakat, haji. Hak yang kedua ni sembahyang. Orang tahu, orang buat, orang reti. Dan kalaulah kita tak, orang panggil apa, kita tak sempat buat, maksudnya kita tak dapat sempurnakan dengan yang paling terbaik, orang boleh tolong kita. Maksudnya apa? Anak kita lepas kita mati boleh buat fidyah. Boleh tolong buat fidyah. Ada pendapat ulama untuk kita buat fidyah. Okey. Puasa macam tu, alhamdulillah ramai orang tahu kata kefarduannya dan ramai orang amal. Dan kalau kita tak mampu buat, contoh mak kita sakit, ayah kita sakit, ketika mana mereka sakit, anak kemudian sampai bawa kepada kematian, kita boleh selesaikan, tolong selesaikan dengan fidyah. Zakat, kalau kita tak mampu semua ni, anak kita mungkin boleh tolong untuk keluarkan zakat untuk kita. Haji, kalau kita tak sempat buat, orang tahu, dan juga orang buat, kalau tak sempat buat, anak kita ketika mereka sampai mati kita tak sempat buat, anak kita boleh buat dengan buat upah haji. Nampak? 2, 3, 4, 5 ni ramai orang tahu dan ramai orang buat, dan kalau kita tak ada buat, orang lain boleh tolong. Tapi yang pertama, fardu syahadah, ramai orang tak selesai. Fardu syahadah ni tak dapat tidak, kita kena buat sendiri, kena belajar. Apa yang kita ungkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita kena faham, kita kena reti. Kita kena faham, kita kena reti. Untuk kita nak menafikan la ilaha, nak menafikan ketuhanan yang lain, tak ada Tuhan, di antaranya kita kena faham bagaimana, kena tahu bagaimana untuk yang mana sifat istighna dan juga sifat iftiqar. Ramai orang tak tahu. Untuk nak menafikan Tuhan yang lain, illallah, dan kita nak mengisbatkan hanya Allah sahaja sebagai Tuhan. Muhammadar Rasulullah, kita kena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita kena belajar dan kita kena reti, kita kena faham betul-betul fardu syahadah. Yang ni banyak orang tak selesai, dan yang ni kita kena buat sendiri. Kalau kita tak ada buat, kita tak ada belajar, tak ada selesai fardu syahadah ni, kalau kita mati, anak tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong. Bawa duit 15,000 jumpa tok guru ni duit 15,000, tolong selesai fardu syahadah ayah saya, tak boleh buat. Walaupun ketika mana kita mati, kita wasiat siap, kalau aku mati, mayat aku simpan di tepi kubur Tok Uji Saleh. Sebab Tok Uji Saleh orang yang mana yang sangat alim tauhid ni, sangat alim bab usuluddin ni, jadi tolong kubur mayat aku tepi kubur Tok Uji Saleh. Bayar 100,000. Tak boleh.
Kok mana pun kena selesai sendiri. Jadi yang ni kita kena buat. Tapi akhir zaman tuan-tuan, ibu bapa, mak ayah kita, family kita, mak ayah terutamanya sangat-sangat bimbang kalau anak mereka tak dapat kerja. Sangat-sangat bimbang kalau anak tak dapat kerja tetap. Sangat-sangat bimbang kalau anak tak dapat kerja kerajaan. Dia sanggup buat apa saja asalkan anak dapat kerja, tapi dia tak pernah bimbang anak tak kenal Allah. Dia tak pernah bimbang anak tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah bimbang anak dia tidak mengenali amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah bimbang semua tu. Dia hanya bimbang anak dia tak cukup makan di atas dunia ni. Ini akhir zaman yang Nabi sebut. Ramai orang yang buat ibadat tapi jahil. Yang kedua, ulama yang kedua wa qurra'un fasaqatun. Ulama yang mana yang fasik. Ulama yang fasik ini yang akhir zaman yang disebut sebagai ulama usu. Yang tunduk di bawah perintah hawa nafsu. Yang Imam Ghazali sebut kata apa? Mereka ini tunduk di bawah perintah nafsu ammarah ulama usu. Itu dia. Nafsu ammarah ulama usu. Ulama yang jahat. Walaupun bukannya dia jahat semua yang tak tahu ni dak, tapi dia mempergunakan agama dengan penampilan dia sebagai ulama. Kadang-kadang kita tengok tu dia ulama ni memang ujian dia berat. Ulama ni ujian dia berat, tapi bila ujian dia berat ni dia tak nampak benda tu ujian berat sebab tak tahu ni tu. Maaf saya sebut benda ni kadang-kadang tu. Terutama kadang-kadang kawasan perumahan dan sebagainya ada. Ustaz-ustaz kita tak turun mayang jemaah. Ustaz-ustaz turu kita kadang tu tak turun hadir majlis ilmu. Walaupun kita kata ngajak, kadang-kadang ada juga yang kita suruh tak mau. Aku makan gaji pensyarah universiti dan sebagainya. Saya itulah tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga, maaf saya sebut benda ni tuan-tuan, ada yang mana yang menjadi medan ilmu untuk cari makan dengan title dia sebagai dia ustaz, yang mana kelulusan dia macam-macam, dan menjadikan semua itu untuk nak dapat nak cari makan dan sebagainya. Sampai kata kena pergi kuliah, tak pergi kuliah sat lagi, kata aku ni nak bayar itu, nak bayar ambil duit mana, tak harap pergi kuliah orang bagi gak duit. Allahu akbar. Apa tujuan kamu? Sebab tu guru kami Allah yarham Al-Syahid Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, dia sebut, dia kata apa? Kalaulah kerja agama ni, mengajak ini, kita nak ambil nilai ataupun untuk habuan di dunia ni, kita dah ambil dah apa yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bukan tak boleh ambil, boleh ambil. Orang bagi itu ambil. Tapi jangan menjadikan benda tu sebagai matlamat utama. Saya dalam, kita kata moga-moga penghujung lah, moga-moga penghujung lah musim COVID-19 ni. Walaupun dah nak masuk 21 dah, duk masih lagi nama 19. Ada kadang-kadang sahabat-sahabat yang mana yang hantar kertas kerja kepada saya supaya saya buat program untuk buat satu pembentangan macam mana nak bantu pengkuliah-pengkuliah ataupun pendakwah-pendakwah yang mana yang terputus
keuangan ekonomi mereka sebab tak boleh nak kuliah. Dan berlaku. Kan? Saya kata walaupun saya sendiri, ya, saya tak kata saya ni hebat dak. Memang tanggungjawab saya. Bila kita tanya pada saya, apa? Yalah ustaz nak kena bayar kereta mewah, nak kena bayar rumah, nak kena bayar banglo, nak kena bayar hutang belambak. Saya kata ya. Saya tak kata saya ni hebat dak, tuan-tuan. Sepanjang Covid daripada bulan Mac sampai hari ini, nah, saya bukan sekadar makan, bukan sekadar perut peribadi saya, nah, yang mana pembiayaan ma'had setiap bulan hampir 50,000 setiap bulan pembiayaan ma'had. Gaji saya sama telah lah kosong. Pembiayaan ma'had setiap bulan 50,000. Ma'had tak boleh belajar, sekolah tak boleh mengaji, termasuklah ni PKP B kadi, tak tahulah macam-macam BDP. Patah balik Tungi Langar atas naik turun bawah balik, tak tahulah. Nah, yang tepat lain sektor lain boleh on kuliah, tak boleh apa ni pengajian tak boleh on. Kuliah on ni. Nah, pengajian tak boleh on. Jadi yuran tak ada. Adalah setengah-setengah yang mana yang bayar separuh dan sebagainya. Mana nak cari? Jadi kita kata kita buat kerja agama Allah, kita buat kerja Allah, Allah buat kerja dia. Kita buat kerja ni, insya-Allah Allah tunjuk, Allah akan bagi jalan. Jangan menjadikan ia menjadi satu benda yang mana yang paling utama dalam ni. Ada juga yang mana yang kadang buka ma'had tahfiz semata-mata nak cari duit. Ada. Maaf saya sebut benda ni. Dia buat ma'had tahfiz promosi gila-gilanya dengan FBX-nya, dengan segala apa website-nya dan sebagainya. Pelajar ada berapa orang? Ada 5 orang, ada 10 orang. Pelajar ada 10 orang. Tapi tengok pengetua, Allahu Akbar, banglo 5 biji. Motor sebaiknya kereta saya duk kata. Masya Allah. Tu kutip kata pasal apa? Untuk nak cari pendapatan ni. Dan kadang ada pengusaha-pengusaha ni, saya tanya mereka kata, kami sesak sekali ustaz, sikit ustaz. Kami sesak sikit sekarang ni. Bila tambah pula lah ni musila ni, memang sesak sungguh. Saya tanya yang kata sesak tu tak mana? Saya buka akaun saya, akaun ma'had. Lah ni kami bank tuju, saya buka tengok ada RM500. Depa terkejut. Kata ustaz, macam mana ustaz nak biayai ma'had untuk bulan depan? Bukan setakat bulan depan, bulan lepas pun tak lepas lagi. Dia kata kami ustaz, walaupun kami duk kata sesak, duk wirid ni sesak 80,000 ada dalam akaun. Kata hampa sesak apa 80,000 dalam akaun. Tapi tengok ustaz maintain je, kata. Habis tu takkan nak serabut. Kita buat kerja Allah, Allah buat kerja dia. InsyaAllah. Yang mana saya tak pernah tonggakkan kepada guru-guru melebihi 3 bulan, tak pernah. Paling lama 2 bulan. Paling lama. Tak biasa langgak sampai ke 3 bulan. Boleh buat. Ada juga bila kita buat pula ma'had, tuan-tuan tengok macam mana saya buat masjid, orang tengok ogahnya, orang nampak, padahal kita biasa aja. Ada yang mana ustaz buatlah pusat anak yatim, ustaz kaya. Buat pusat anak yatim ustaz, tempat anak yatim, ustaz kaya ustaz. Saya kata bukan tu tujuan aku. Kalau saya nak declare kepada anak yatim yang mana yang saya jaga ni, kadang-kadang polis datang tanya. Ustaz, ma'had tak cuti ya ustaz. Nak buat lagu mana? Ni hak tak ada pak ni. Yang tak ada pak saja. Bukan tak ada pak, tak ada mak. Ada juga yang pak mati, mak kahwin lain. Pak mati, mak kahwin lain.
Pak baru tak mau anak tu. Mai tinggal dia pun nak. Kan? Tu kan kecil-kecil kita jaga. Kalau kita nak declare nak yatim, saya tak declare. Tak mahal seperti biasa. Lepas tu saya ambil mana untuk nak pembiayaan budak-budak ni pas semua. Tu kerja Allah, jangan nak fikir. Ni sampai promosi, Allahu Akbar. Maaf saya sebut benda ni kadang-kadang tuan-tuan. Nah, akaun bini ada 200,000, akaun suami ada 200, ada 500,000, akaun anak-anak lagi. Oh dia, pasal apa farai lebih semua. Saya tu kata ustaz, buat pusat anak yatim ustaz. Kaya ustaz. Bukan kaya yang kita kejar. Kita buat kerja agama. Tu kita kata akhir zaman yang mana yang Nabi SAW sebut. Nah, ni akhir zaman. Lah budak-budak kau hidup besar. Nah, bangunan seriti alhamdulillah lah ni tengah duk buat. Nah, nak buah lantai bawah dah. Nah, sikit. Duk tengok budak-budak ni kau besar, 2 tahun lagi nak kena dah asrama dalam bahagian tahfiz. Sebab budak-budak dah jam 4 dah kena duduk asrama. Sebab kita nak penekanan Quran. Mereka mengaji buat kelas, kemudian pula dia kena duduk asrama sebab penekanan Quran. Kita target darjah 6 ataupun kita kata 1 habis selesai hafal Quran untuk 30 juzuk budak-budak sekolah rendah. Nak kena buat asrama, bincang dengan penyelia tahfiz macam mana. Dia kata ustaz, buat mana pun kita kena buat asrama baru. Kita pun lokeh bagi dekat pihak kontraktor, pihak arkitek, buatlah plan, tengok macam mana. Arkitek pula hantar engineer apa semua kena. Mai tengok ustaz 1.7 juta. Macam mana nak buat ke tak buat ustaz? Kena gagah juga. Nu budak-budak kuat besar. Esok takkan nak buat khemah kat orang pokok pasal duit tu kot. Kan? Kena gagah juga nak ambil duit mana. Tak apalah kata kita gagah dulu. Allah buat kerja dia. Kan? Sikit. Lalu ni saya buat jualan tanah. Tapak pun kurang. Nak buat, nak perbesar, nak buat asrama baru tu kena beli tanah baru. InsyaAllah target Januari ni untuk nak mula dah, nak buat projek 1.7 juta Januari ni. Banyak tanah tak habis lagi. Nak buat macam mana Ustaz? Tak apalah, gagah bila tengok. Kita buat kerja Allah. Allah buat kerja dia. Yakin Allah tak bisa tipu kita. InsyaAllah. Contohnya duit ada duit pakai orang. Ada dalam bank orang, tunggu orang transfer masuk dalam akaun Mahat. Bila wallahu alam. Saya tu kadang-kadang tuan-tuan dapat WhatsApp daripada saya. Tembaklah kat kawan-kawan untuk sama-sama jom kita pakat-pakat kongsi, untuk sama-sama kita pakat-pakat wakaf untuk bagi merealisasikan perkara ni. Jadi jangan kita jadikan stand agama untuk kita cari makan. Jangan jadikan stand untuk dakwah ni untuk kita cari makan. Tak tu saya sebut budak-budak yang mana ni tak kira budak besar-besar ni. Ramai pada Sabah, Sarawak. Boleh mereka tanya ustaz tak cuti ke kata tak, budak-budak yang tak balik. Boleh memang nak hantar balik tapi nak pergi hantar kat postman mana? Siapa ni? Sabah, Sarawak saja duk ada 34 orang. Sabah Sarawak saja 34 orang. Nak hantar postman mana? Nak keluar Kedah pun tak boleh. Nak balik Sabah lagi lah. Duklah tanpa duklah apa ada makan. Tapi alhamdulillah rezeki Allah Taala bagi. Kemarin orang bagi kambing 2 ekor. Alhamdulillah rezeki Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingat 2 perkara. Yang pertama tadi, jangan kita jadi golongan tu. Golongan yang mana? Golongan yang buat ibadat tapi tak ada ilmu. Kena mengaji. Usaha pulun. Saya baru ni duk rancang dah nak buat program pengajian petang untuk warga Mas. Setiap pukul 3 petang, setiap pukul 2.30 petang sampai asar. 2.30 sampai asar. Dah tok dah. Antaranya yang akan bagi pengisian tu Imam Muda Azhar. Alhamdulillah dia pun setuju. Dah bagi nama kitab. Antaranya Ustaz Osman Abdullah, khusus dalam bahagian tasawuf. Antaranya Ustaz Fawah Makjan, khusus dalam bahagian hadis. Nak buat saya ada atok saya amai COVID stop dulu.
Tapi tak apa, cita-cita letak aku nak mengaji. InsyaAllah biar kita ni mati dalam keadaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat ta'ala sekalian. Yang kedua, jauhi, jangan jadi ulama yang mana ulama yang fasik tadi ni. Yang menjadi stand agama ni untuk cari makan. Stand agama untuk nak mengaut kemewahan dan sebagainya. Orang tu kata kat saya, habis tu ustaz pakai kereta besar, buat macam mana? Kadang-kadang program-program yang program-program pusat pula jauh-jauh. Saya pula pondok tak boleh tinggal lama. Kadang-kadang saya kena balik hari. Pernah meeting kat KL, keluar daripada rumah sampai di BHP Desa Aman, orang azan Zuhur, azan Asar sampai KL. Kena juga pak guna nak kanjah balik tak? Lari 18200 tu biasa nampak muka bini ya. Bila lah bini aku nak jadi janda ni tak? Allahu Akbar. Jadi dah biasa. Bak gua mana? Kadang-kadang kena ke Johor. Kalau hampir setiap minggu kata boleh, kata saya masih simpan kereta pertama saya GL. Nak naik GL tu pergi Johor tuan-tuan berat. Paksa lah kena pakai kereta yang agak elok sikit untuk dakwah, untuk buat kerja agama. Alhamdulillah. Bukan kerana nak menunjuk apa semua ada tapi sebab keperluan kita. Situ kita kata jangan kita jadikan stand ini untuk kita nak cari kemewahan, kesenangan, kekayaan. Jangan. Ni kita kena niat bagi elok. Tu saya sebut tadi, kadang-kadang orang buka tahfiz dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak cari kemewahan. Jangan. Bela anak yatim dan sebagainya untuk nak cari kemewahan, kesenangan, kekayaan. Jangan. Kita buat kerja ni sebagai untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ni beli tanah nu, beli tanah ni, beli sawit nu, beli sawit ni, kebun ni. Allahu Akbar, hatta berlambak. Saya kadang-kadang ayah saya marah. Belilah tu orang nak jual kebun, belilah tu orang nak jual sawit. Saya kata ayah, bahasa kasar sikit, dia kata apa? Cik tak bernafsu dengan tanah. Kurang bernafsu dengan tanah ni. Sampai hari ni memang saya tidak ada walaupun tanah, walaupun sekangkang kah. Tak ada. Duduklah tanah pondok sebagai tanah wakaf. Kadang-kadang isteri tanya juga, habis tu nanti bila mati dia nak duduk tanah. Kata duduk lah, takkan orang nak alau. Duduklah tanah pondok ni. Pondok ni orang tak pergi duduk, pergilah duduk pondok lain. Habis tu untuk anak-anak, insya-Allah kata ada jalan. Bila kita buat kerja agama ni, insya-Allah Allah jalan. Jangan fikir. Kita tengok Rasulullah wafat pun tak tinggal harta yang banyak untuk waris dia. Tak usah duduk digan sangat. Ni bila buat kerja agama untuk nak kumpul kekayaan, kesenangan, kemewahan. Na'udzubillah min zalik. Saya sendiri kalau nampak mewah sikit hanya kereta, sebab tu nak buat kerja agama. Lain pada tu minta maaf. Kereta memang saya rajin tukar, kadang 5 tahun sekali tukar. Hal ni ambil pendapat Ustaz Zakaria Ahmad. 5 tahun kena tukar kereta. Lepas tu nak pesan kat tuan-tuan, kalau nampak kereta Ustaz, jangan duk berangan nak beli. Kalau beli, bala. Jangan rasa aku nak beli sebab nak ambil berkat kereta Ustaz. Jangan. Saya pesan siap-siap, tuan-tuan kena kenal kereta saya semua. Hak bekas kereta saya tu jangan duk beli. Bukan cemburu dak. Beli habuan lah. Kerja pertama tukar enjin dulu. Pakai 3-4 bulan gearbox pergi. Sebab tu limit siap 5 tahun tukar. Sebelum nak kena tempa bala tu aku jual siap. Tak percaya tengok kata Ustaz Siddiq no. Meter lipat balik.
Jangan duk berangal lah nak pakai nak beli kereta ustaz, nampak kereta ustaz lawa lah. Ustaz baru pakai 5 tahun. Ya 5 tahun hampa jangan fikir benda tu. Hampa tengok meter. Kan? Nah, kilometer dia jangan duk heran lah. Allahu akbar. Saya bak kereta saya, macam kereta saya tu 18 200 biasa saya lari. 18 180 200 biasa saya lari. Jangan duk berangan nak beli kereta ustaz. Kan? Beli bawa bala boleh. Kan? Tu pesan saya. Jadi, sebab apa? Kereta ustaz dia buat kerja dakwah sungguh. Bukan parking wargarah. InsyaAllah tuan-tuan, dia saya cukup sekadar tu untuk pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada bulan depan. InsyaAllah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum saya akhiri saya sebut tadi lah, berkaitan wakaf. Siapa yang mana yang nak wakaf, sebab kita nak beli tanah untuk pembinaan asrama tahfiz. InsyaAllah tuan-tuan, satu lot dengan harga RM RM100. Satu lot RM100. Kongsilah dengan kawan-kawan adik-beradik semua untuk sama-sama kita capai target tahun ni selesai. Untuk kita bayaran untuk bayar tanah tahfiz tu, insya-Allah Januari kita akan mula untuk pembangunan insya-Allah. Sekadar tu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana fathul arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaikum takhirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.